Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tufattihu lana abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughallighu biha 'anna abwab asy-syarri wa at-ta'sir. Anta rabbul maula wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Amma ba'd. Dimuliakan Ustaz Mu'tin, Ustaz Syawal. Moga-moga semuanya dan kesemua hadirin hadirat kesemuanya dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi Fadil Ustaz Mu'ti kita telah ceritakan perjalanan Isra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke Masjid Aqsa. Yang disebutkan Aqsa ni adalah masjid yang paling jauh. Aqsa maksudnya masjid yang paling jauh daripada Masjid Haram ketika tersebut. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi sebab itulah akan Nabi melalui beberapa persinggahan sebelum sampai di Baitul Maqdis. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik naik ke langit lah. Daripada Baitul Maqdis ni hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi datang daripada arah Mekah, ni Mekah kan kiblat kita ni. Maka di sana Nabi tambat buraq Nabi SAW. Maka tambat buraq tersebut dibuatkan ijtihadnya oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka sekarang ni dia Baitul Maqdis diletakkan nama tersebut Masjid Buraq. Diletakkan gelang sebagai tanda ini bahawasanya Nabi SAW meletakkan, ikatkan buraq Nabi SAW sebelum naik ke atas. Sebelah buraq ini dia ada Wailing Wall ataupun Mabka, tempat orang Yahudi duduk hantuk kepala duduk munajat semayang cara mereka lah, kerana itu tempat yang paling suci. Serta pengalaman macam Nabi SAW oleh orang-orang Quraisy berkaitan dengan Nabi SAW tentang Masjid Al-Aqsa. Hadirin sekalian, di sekeliling Masjid Al-Aqsa ni ada beberapa kubah yang dibina, kubah-kubah kecil. Maka daripada masjid lama Aqsa, Nabi tambat buraq, kemudian jalan sampailah Dam Afdirak. Situ semua tu termasuk dalam Aqsa lagi, luas kompleks. Berapa kubah kecil, di antaranya kubah Khidir. Dan Sayyidina Khidir menyokong mereka bantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatkan kubah tersebut. Dia ada Qubbatul Arwah. Qubbatul Arwah ni bukan masuk siapa masuk arwah dah. Arwah ni maksudnya apa? Ruh. Ruhul Amin, iaitu nak mengingatkan dalam peristiwa Isra baginda Nabi SAW ditemani oleh malaikat alaihi salam, nak menggambar kepada Allah Subhanahu wa taala bahaya syaitan kita yang Subhanahu wa taala dalam perjalanan Allah Subhanahu di sebelah yang mana bagi Nabi di imam kepada seluruh para nabi-nabi seramai 124,000. Maka jemaah tanya, Ustaz, waktu tu cukup orang ni? Ini maksudnya itu kawasan lapang ketika sebut. Maka ditandakan ijtihad bahawasanya itulah tempat baginda Nabi SAW menjadi imam kepada seluruh para nabi-nabi. Maka ini kata guru kami Syekh Yusri Hafizahullah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahawasanya para nabi-nabi yang lain menanti kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini mereka semuanya mengetahui kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mereka janji Allah Subhanahu wa taala untuk nak membantu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam masjid tuan-tuan, di Masjid Aqsa ni dia ada 5 masjid sebenarnya. 3 masjid, 2 masjid atas tanah, 3 masjid bawah tanah. Besar, luas sungguh. Jadi dekat Masjid Aqsa ni Nabi akan bergerak daripada yang disebut sebagai Qubbatus Sakhra, masjid yang bumbungnya berwarna kuning, ataupun Dam Afdirak. Maka di situ tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masjid ni dia ada batu yang besar. Maka batu tersebut ada tempat yang Nabi SAW pijak. Kemudian hasil daripada ijtihad Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dikeluarkan tempat yang Nabi pijak tersebut, dikeluarkan sehingga ditebukkan lubang batu tadi tu, dikeluarkan. Kemudian batu yang dipijak tersebut dibuatkan mimbar. Kita boleh selut tangan dalam tu, masya-Allah wangi sampai sekarang. Jadi
Batu, kalau kita tengok orang mengatakan batu ni nak terbang nak ikut Nabi SAW, dia sebenarnya batu ni dia macam berbentuk satu gua, batu dia besar, kan? Jadi pada asalnya para ahli sufi ni, mereka dapat tahu ini batu yang Nabi pijak, mereka masuk ke dalam gua ni zikir, masuk zikir sihat yang Nabi pijak dikeluarkan. Jadi sebenarnya batu ni terapung, kan? Batu ni dia macam gua, kita boleh masuk bawah tadi tu. Jadi kalaulah yang nak ikut Nabi ni bukan batu besar tu saja, banyak lagi batu kecil-kecil, pokok-pokok, semua nak terbang sehingga, maka cerita berkaitan dengan batu terapung sebut tidak betul lah. Jadi sekarang insya-Allah kita mula naik. Bila naik kena turun lagi. Tak turun lagi kacau. Nabi yang tangga yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa, daripada emasnya, peraknya, dan sangat indah dipandang. Itu kalau kita hanya baca, menunjukkan keindahan. Hakikat yang sebenar hanya Nabi kita Muhammad SAW saja yang melihat peristiwa tersebut. Jadi kita akan cerita setiap langit-langit ni Nabi akan naik pada 7 langit, kemudian naik kepada Sidratul Muntaha yang ke-8, naik ke peringkat yang ke-9 namanya Mustawa. Manakala peringkat yang pertama pada langit dengan Nabi, bila bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, yang mana Nabi Adam ini diperlihatkan tentang Nabi Adam alaihi salam. Ada di kalangan roh-roh ini yang thayyibah, roh yang baik. Maka malaikat mengatakan bahawasanya roh-roh yang baik ini di kalangan orang beriman, mereka berada pada darjat yang tinggi. Ada roh mereka yang busuk, yang teruk, maka mereka akan berada pada asfalin, berada di bawah, bahkan tak boleh naik atas lagi bersama dengan orang-orang yang beriman. Tentunya dirahmati oleh Allah SWT. Maka dalam kitab guru saya ni, Syekh Dr. Rifa'at Fauzi, membawakan apa hikmah dipertemukan dengan Nabi-Nabi pada setiap langit ni. Kenapa tak Nabi yang lain? Kenapa bertemu dengan beberapa orang Nabi sahaja? Maka disebutkan yang pertama, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langit yang pertama ini bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uji, sehingga kedua-dua mereka pasangan suami isteri termakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diusir. Allah Taala keluarkan Subhanahu Wa Taala. Perkara ini juga akan berlaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika mana Nabi SAW berada di Mekah, di boykot, kemudian di pulau, macam-macam lagi, sehingga Nabi SAW ni diusir keluar daripada Mekah. Ketika mana hendak keluar daripada Mekah, Nabi SAW kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalaulah bukan kerana kaummu yang mengusir aku daripada ini, nescaya aku tidak akan keluar daripada bumi Mekah. Maka ketika mana nak perjalanan kepada hijrah menuju ke kota Madinah, Nabi pusing ke belakang, sebab Nabi nak teringat, masih lagi teringat kepada tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang pertama, kenapa langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, sebagai isyarat bahawasanya Nabi juga akan terima ujian yang sama seperti Nabi Adam, iaitu dikeluarkan daripada syurga. Nabi juga dikeluarkan daripada diusir daripada bumi Makkah Al-Mukarramah. Pada lagi yang kedua, Nabi SAW bertemu dengan sepupu, iaitu Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Mereka berdua ni, apa ujian mereka? Dua-dua orang Nabi, orang Yahudi tak puas hati, sehingga kan Nabi Isa alaihi salam, orang Yahudi tipu mereka. Orang Yahudi ni hampir nak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala angkat Nabi Isa alaihi salam berada di langit yang kedua. Jadi itu juga yang akan berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita hampir nak dibunuh ketika mana tahun 4 Hijrah. Bani Nadir ni jemput Nabi SAW pergi ke perkampungan mereka. Nabi dalam keadaan mereka rasa pura, seronok layan Nabi, seronok dengan kedatangan Nabi, padahal mereka dah
Bila lalu kawasan rumah mereka tu, mereka akan tolak batu yang besar, maka hati, maka begitulah Nabi SAW juga hampir kena bunuh, seperti mana Nabi Isa AS hampir kena bunuh dengan orang-orang Yahudi. Manakala Nabi Yahya AS telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, maka itu juga akan berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika dia Khaybar tahun 7 Hijrah. Nabi kena makan daging yang beracun yang telah disediakan oleh perempuan Yahudi, yang mana sakit tersebut kena sampai awak keting Nabi ni, sampailah bawa kepada kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Maka perkara yang sama berlaku pada Nabi Isa pada Nabi. Kecuali pada langit yang kedua ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dua orang Nabi. Kenapa tuan-tuan? Nanti Nabi Isa AS akan turun. Ketika mana di Baitul Maqdis tadi tu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka ni tuan-tuan, sesama mereka ni bincang. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, tiga-tiga Nabi ni bincang tentang kiamat. Nabi Ibrahim kata, aku tahu tentang ilmu tersebut. Nabi Musa pun mengatakan, aku pun tidak tahu. Tapi Nabi Isa mengatakan, aku pun tidak tahu. Tapi aku dikhabarkan bahawasanya nanti bila mana Dajjal turun, akulah yang akan turun membunuh Dajjal tersebut. Setelah mana Dajjal selesai, aku membunuh, maka kemudian datanglah peristiwa Ya'juj Ma'juj. Yang mana Ya'juj Ma'juj ni orang kata merenyut, banyak sungguh. Bila Nabi Adam sujud saja ada 40,000 Ya'juj Ma'juj. Baru Nabi Adam. Sampai sekarang wallahu alam lagi. Jadi bukan lawan manusia ni. Nabi Isa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah hantar ulat makan, mati semua. Dan mati semua jadi bangkai, bumi jadi busuk, susah pula. Sekali lagi Nabi Isa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan yang lebat sehingga membawa semua bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj masuk ke dalam laut. Kemudian akan pimpin dunia selama 40 tahun secara penuh adil. Yang mana ketika tersebut Nabi cakap tidak ada lagi manusia yang dapat terima zakat sebab semua dah kaya, hasil bumi dah keluar. Dan binatang-binatang buas jadi jinak, racun-racun bisa-bisa ni tidak ada. Sehingga dia katakan serigala, singa-singa yang lalu biasa aja. Hatta kanak-kanak boleh bermain dengan ular biasa, ular yang bisa. Itu zaman ketika mana Nabi Isa AS dan juga zaman nanti Imam Mahdi. Luar biasa. Sebab tu Allah kekalkan langit yang kedua ni ada dua orang Nabi. Langit yang ketiga, Nabi SAW naik kepada langit ketiga, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Allah Yusuf ni apa yang berlaku? Abang-abang dia campakkan ke dalam telaga, buat khianat. Tapi bila mana Nabi Allah Yusuf AS jadi menteri, abang-abang dia rasa serba salah, takut mereka ni dihukum oleh Nabi Yusuf AS. Kata Nabi Allah Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, hari ini kamu tidak akan dikenakan apa-apa hukuman. Maka begitulah, di antaranya sebelum Abbas ni masih dalam pakcik Nabi Abbas, maka dalam riwayat beliau juga terlibat dalam peperangan Badar. Maka ketika mana Nabi berkuasa, Nabi tidak buat balas dendam balik. Yang lebih besar lagi, ketika mana Nabi berkuasa dapat kuasai Mekah, orang Mekah ni takut, kerana mereka lah nak bunuh Nabi, mereka lah nak usir Nabi. Maka Nabi tanya kepada mereka, apa sangka kamu yang akan bunuh kamu? Mereka mengatakan, sesungguhnya akhlak baik kamulah yang menghalang kamu melakukan sesuatu. Mengatakan, Nabi kata, la tathriba alaikum, ini kamu semua tidak, idhabu fa antum tulaqa, sekarang semua kamu dibebaskan. Orang Islam bertolak daripada Madinah tahun 8 Hijrah 10,000 orang. Orang Mekah tengok akhlak Nabi yang luar biasa, 2,000 orang masuk Islam. Jadi Allah rakamkan dalam Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja masih berbondong-bondong, beribu-ribu, beramai-ramai. Itu pada langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Allah Yusuf AS. Sampai ke apa kita ni? Baru langit ketiga, naik lagi. Seterusnya langit naik sampai ke langit yang keempat. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Allah Idris AS.
Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkenaan dengan Nabi Allah Idris ni, wa kana apa ayat tu? Wa kana Idris lupa ayat tu. Yang mana cerita berkaitan dengan tingginya darjat Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris ni disebutkan bahawasanya orang pertama yang menulis dengan pen. Maka ketika mana berlakunya gencatan senjata tahun 6 Hijrah, Nabi kita Muhammad SAW buat apa? Ambil peluang tersebut, tulis surat, hantar kepada raja-raja Bahrain, Raja Kaisar, Heraklius, aslim taslam, kamu masuk Islam. Sehingga kan surat-surat Nabi tersebut digeruni oleh raja-raja, kan? Maka begitulah yang berlaku kepada Nabi Allah Idris alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan Nabi Allah Idris alaihi salam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh dunia ni tunduk kepada Nabi kita alaihi wasallam. Kemudian pada langit yang kelima, Nabi SAW bertemu Nabi SAW. Sebutkan Nabi yang jaga kesatuan. Maka begitulah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi cukup jaga kesatuan, tak berlaku pergaduhan ni, kan? Apa-apa yang berlaku, Nabi kata jangan buat perang jahiliah ni, jangan. Sayyidina Abu Zar kutuk Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Nabi kata apa? Inna fika mru'un jahiliyah. Wahai Abu Zar, pada kamu ni ada lagi sifat-sifat jahiliah ni. Nabi tak mau benda-benda kecil je yang mana boleh menyebabkan kesatuan rosak. Maka begitulah Nabi Harun AS jaga kesatuan. Ketika Nabi Musa AS pergi bermunajat selama 40 hari, Nabi Harun AS yang jaga kesatuan tersebut. Itulah sifat Nabi kita Muhammad SAW yang menjaga kesatuan. Peperangan Bu'as tahun 5 kenabian antara Aus dan juga Khazraj bergaduh disebabkan ada seorang Yahudi datang, hai Muhajirin, hai Aus, kamu tak ingatkah dulu geng yang Khazraj ni, mereka lah yang duk bunuh siapa ni sikit je. Bagi pula kepada Aus, wahai Aus, kamu tak ingatkah geng Khazraj dululah, yang mana mereka ni lah yang bunuh bapa saudara kita, yang bunuh sekian. Tiba-tiba Aus Khazraj ni bangun nak bertumbuk balik bergaduh. Dan sampai kepada Nabi SAW, cepat-cepat pergi sampai riwayat Nabi ni jatuh. Ada riwayat Nabi SAW amat kesatuannya. Langit yang ke-6, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Musa AS. Tuan-tuan, Nabi Musa AS ni tuan-tuan berhadapan dengan kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ni kaum yang bahasa Kedah ketegak. Kaum yang backing ni keras. Maka itu juga isyarat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berhadapan dengan kaum yang keras. Itu pada perang Tabuk ni, bulan Rejab berlaku perang Tabuk, kan Ustaz Syed Putra waktu cerita dekat sini. Berlawan dengan siapa? Lawan dengan Rom. Kemudian ada lagi peperangan yang berlaku dengan Daun Mata Jandal. Semua ni bangsa-bangsa yang badan besar, geng-geng kepala besar ni semua ni. Maka Nabi SAW dapat hadapi dengan tenang. Musuh rasa takut seperti mana mereka rasa kepada Nabi Musa AS. Begitulah musuh yang besar-besar ni semuanya rasa takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada naik langit yang ketujuh, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS ni, bila ketika sebut Nabi tengok dalam keadaan beliau bersandar, dalam keadaan belakangnya menghadap ke arah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ialah berada bertentangan dengan Kaabah. Kaabah pula setiap hari akan ada 70,000 malaikat tawaf di Kaabah. Kemudian akan naik ke Baitul Ma'mur, tak akan turun dah sampai bila-bila. Sehari 70,000 para malaikat. Maka di sini hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya apa dia? Hikmahnya Nabi Allah Ibrahim yang membina Kaabah. Maka begitulah berkaitan dengan Nabi SAW ni tawan kembali Kaabah, akan tawaf biasa. Sungguh hijrah Islam yang dirahmati. Sampai tajuk ni tuan-tuan, Ibrahim ni tunggu lama dah Nabi kita Muhammad SAW, sampai Nabi pesan kepada Nabi SAW, aqri ummatuka minni salam. Nabi Ibrahim sampaikan salam kepada kita. Tuan-tuan jawab salam ni Nabi Allah Ibrahim.
Kita jawab salam eh. Waalaikumsalam. Ikut saya. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Waalaikumsalam ya Khalilullah alaihi salam. Jadi sampai tajuk ni Syekh Mu'in Al-Qaddumi, beliau akan sebut Nabi Ibrahim telah kirim salam kepada kita, jadi kita pakat-pakat jawab salam. Ini alhamdulillah hikmah cerita pasal Isra Mi'raj ni, dapat jawab salam daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim pesan kepada kita ni, perbanyakkan tanaman-tanaman syurga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka termasuklah zikir ni yang kita baca lepas sembahyang, jangan tinggal. Nanti satu tasbih akan tumbuh satu pokok dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang sunat sehari semalam 12 rakaat dapat satu istana syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, naik lagi Sidratul Muntaha. Itu habis laju ni. Sidratul Muntaha, tuan-tuan, bila sampai Sidratul Muntaha, malaikat adakah patut seorang kawan tinggalkan kawan dia? Kata Jibril alaihissalam, ila hahuna na'rifu maqamuna. Sampai sini saja kami sudah mengetahui kedudukan kami. Nabi kata, wahai Jibril, jalanlah sikit lagi. Kata Jibril alaihissalam, la in taqaddamtu lahtaraktu wa in taqaddamta lahtarakta. Wahai Muhammad, kalaulah aku langkah setapak ke hadapan, aku akan terbakar badanku. Wa in taqaddamta lahtarakta. Tapi kalau engkau mampu langkah lagi setapak ke hadapan, engkau luar biasa. Maka itu sampai Sidratul Muntaha yang ke-8. Naik ke atas lagi yang ke-9 namanya Mustawa. Itu tempat yang mana baginda Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Taala bertempat, tapi Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sembahyang 50 waktu sehingga dikurangkan menjadi 5. Bermaksud kita sembahyang maghrib tadi seakan-akan kita sembahyang 10. Kerana ini umat Nabi Muhammad SAW, satu pahala digandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan lagi penutup surah Baqarah, Amanar Rasul, sampailah habis. Nabi kata, apa yang baca cukup bagi dia, cukup rezeki dia, cukup diselamatkan segala cukup. Apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian turun. Ini habislah. Ini turun ni, salah laju. Bila turun, tuan-tuan yang dirahmati Subhanahu wa taala, ketika disebut bila turun, dengar asap berkepul-kepul dan dengar bunyi yang menakutkan. Jibril tanya, Nabi tanya, wahai Jibril, apakah ini? Inilah suara-suara syaitan yang mana mereka datang kumpul tutup langit supaya manusia ini tak dapat melihat keajaiban ilahi. Kalau mereka dapat melihat keajaiban ilahi, iman Subhanahu wa taala, maka kami tutup supaya mereka dapat melihat keajaiban yang dirahmati Subhanahu wa taala. Lagi Surah Al-Mi'raj berlaku pada hari Isnin. Bila balik, Abu Jahal bertemu dengan Nabi SAW dekat dengan subuh. Hal khabar, ada cerita ke? Kata Nabi SAW, na'am, ya. Usriya bih, aku dibawa Isra pada malam semalam ila Baitul Maqdis. Betul? Semalam aku dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Maqdis. Jahal kata apa? Sekarang Abu Jahal kata apa? Kita silakan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah Nabi dicabar. Kata Mut'im bin Adi, kami pergi ke sana Baitul Maqdis naik unta sebulan. Kamu mendakwa pergi sehari, pergi sekejap lah, tak sampai, balik sebelum subuh lah. Kalau macam tu tuan-tuan, kalau macam tu wahai Muhammad, cerita kepada kami macam mana Baitul Maqdis, berapa pintu? Subhanallah, pintu kat sah berapa? Kata Nabi SAW, hatta susahnya gambar kepada Nabi SAW. Jadi masa di Baitul Maqdis ni diceritakan kepada kita, contoh macam inilah. Segi hadis tak disebutkan lah, tapi segi maklumat yang boleh kita sampaikan, di Baitul Maqdis dibuatkan ukiran. Contohnya apa tuan-tuan? Tingkat-tingkat ke atas tu ada 52 tingkat. Nak menggambarkan dalam setahun ada 52 minggu dalam setahun.
Di tingkat subur pula ada dilukis kubah-kubah kecil sebanyak 24 kubah. Nak menggambarkan 24 jam hendaklah sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap tiang-tiang ini ada nak menggambarkan 3 masjid utama milik orang Islam. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, jangan tinggal. Kemudian pintu Masjid Aqsa pula ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu pintu dia. Maka mereka tanya Nabi tentang pintu. Pintu ni tuan-tuan, bila langkah pintu kita akan jumpa 2 tiang bawah lampu, 3 tiang gelap sikit. Nak menggambarkan 2 tiang ni bawah lampu semayang waktu cerah, Zuhur dan Asar. Belakang sikit waktu gelap semayang subuh, maghrib, isyak. Kemudian setiap corak belah ni berlainan, nak menggambarkan nikmat-nikmat dalam syurga ni luar biasa, takkan putus punya. Kemudian titik-titik, setiap tengah-tengah corak tu ada 99 titik, nak menggambarkan 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah Nabi cerita sebiji-sebiji macam tu. Maka sebab itulah tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj ni yang mana satu mukjizat, yang mana satu anugerah Allah Ta'ala. Kata guru kami yang mulia Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ma'as Al-Kattani dan juga Habib Abdullah Al-Habsyi, Mi'raj merupakan anugerah Allah Ta'ala. Tapi ia bukannya mukjizat. Karena tidak ada riwayat yang kita dengar, wahai Muhammad, kalau betul engkau Nabi, naik langit. Tak ada riwayat. Tapi dalam bumi ni Isra' ada cabaran. Bukti dia pada mereka cabar satu-satu. Nabi cakap, wahai Muhammad, mereka cabar lagi. Kalaulah kamu dah pergi Baitul Maqdis, kami ada kumpulan kami yang pergi berniaga ke Syam. Sekarang dalam perjalanan balik, kamu jumpa tak? Kata Nabi SAW, aku jumpa. Yang pertama, mereka ni unta berwarna merah. Ada kantung, mereka bawa kantung warna hitam, kantung warna putih. Dan ketika mana aku nak pergi, unta sebut terkejut, kemudian lari sampai kakinya patah. Kemudian aku jumpa pula unta yang kedua. Unta yang kedua ni berwarna kelabu, bawa beg, kantungnya berwarna merah. Nabi cerita sebiji-sebiji. Tapi unta mereka ni hilang. Dan ketika mana aku sampai di Mekah, ada dekat Tanaim satu lagi kumpulan daripada Tanaim nak menuju ke Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tanya apa? Kalau macam tu, cerita kepada kami ni, bila unta ni yang patah, yang hilang ni akan sampai dekat sini? Subhanallah. Punya cabar Nabi tu. Dah Nabi cerita dah, percaya dah tu, betul unta daripada tu hilang. Tanya lagi kalau macam tu, unta ni bila akan sampai dekat sini? Mereka pun tahu. Kalau Nabi sebut jadi sungguh maksudnya. Kata Nabi SAW yang pada hari itu 3 hari lepas peristiwa Mi'raj, sebelum matahari terbenam. Maka ketika mana matahari nak terbenam ni, dekat kat senja tu pakat kumpul orang ramai. Mana Muhammad dah kelentong lah kita ni. Ketika sebut berlaku mukjizat. Seperti mana Nabi Allah Yusha' bin Nun tahan matahari dalam peperangan bersama dengan Nabi Allah Musa AS. Beliau berganti tahan matahari. Allahumma habisha. Wahai matahari, engkau adalah hamba Allah Ta'ala, aku juga hamba Allah Ta'ala. Allahumma hafiz syamsa. Ya Allah, tahanlah matahari. Maka Nabi SAW juga berdoa kepada Allah Ta'ala macam tu, ya Allah, tahanlah matahari sekejap. Maka datanglah rombongan sebelum terbenamnya matahari. Mereka kata apa tuan-tuan? Saharna Muhammad, kita telah disihir oleh Muhammad. Selesai cerita. Orang besi badan dawai, cakap pun tak dengar mereka ni. Pandai cabar Nabi saja. Maka peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia menguji iman. Yang dengar ni tambah iman. Sahabat-sahabat ketika peristiwa tukaran arah kiblat tak percaya. Macam mana semayang kita 17 bulan di Baitul Maqdis, kufur. Kiblat. Bagi peristiwa Isra' seperti yang bawa Allah. Peristiwa yang Nabi jumpa dekat bumi tak cerita lagi. 9 yang peristiwa yang Nabi jumpa kat langit belum lagi cerita. Sekadar itu dahululah yang dapat kita sampaikan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Hakikatnya yang mendengar ni lebih banyak mengetahui daripada yang bercakap, khususnya lah sebagai tazkir. Minta maaf banyak-banyak terlalu ni rekod ni. Semalam main futsal surah An-Nur Anjur, hari ni lewat pun alhamdulillah.
berkaitan dengan Nabi SAW. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Surah An-Nur atas penganjuran, atas jemputan. Mudah-mudahan Nabi bangga dengan apa. Amin ya rabbal alamin, dan Allah redha dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita bincangkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.